Jadi hari ini saya akan kongsi dengan semua tentang akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan wanita. Secara umumnya kita ada beberapa yang kita boleh lihatkan yang melibatkan wanita. Yang pertama ialah berkaitan dengan gangguan seksual. Yang kedua ialah berkaitan dengan isu-isu berkaitan keganasan rumah tangga, dan seterusnya ialah berkaitan dengan isu pemerdagangan orang yang melibatkan wanita. Tapi saya akan jelaskan secara ringkas sahaja tentang aspek-aspek tersebut. Cuma untuk makluman di JPW, kalau ada slide just next lah ya. JPW berdasarkan kepada pengalaman kita pada tahun ini dengan norma baharu, kita mula untuk memperkenalkan program berkaitan dengan pemerkasaan wanita melalui pendekatan 4K. Daripada yang ini kita dapat belajar ya bahawa bila ada pandemik ini semua sekali, kita dapat lihat bahawa 4K inilah yang paling penting untuk memastikan kesejahteraan wanita secara keseluruhan, termasuk daripada aspek keselamatan. Yang pertama ialah berkaitan dengan keseimbangan. Yang ini adalah pendekatan psikologi. So kita lihat bahawa ilmu psikologi ini sangat penting bagi meningkatkan kesedaran terhadap wanita berkaitan dengan keselamatan diri lah. Yang kedua ialah berkaitan dengan keuangan. Memang tidak dapat dinafikan dahulu kita menjurus kepada membentuk wanita untuk menjadi usahawan. Tetapi apa yang berlaku pada tahun ini, kita lihat itu tidak memendai. Jadi kemahiran berkaitan dengan kewangan tu penting, termasuklah penjanaan ekonomi. Itu lebih besar dia punya konsep. Yang ketiga ialah berkaitan kemahiran. Wanita perlu ada kemahiran supaya dia boleh bangkit, boleh bangun dan boleh menjaga diri dia, keluarga dan seterusnya membina masyarakat yang harmoni. Kemahiran itulah yang akan menyebabkan seseorang wanita itu mempunyai kepimpinan sendiri. Jadi diharapkan pada tahun 2021 seperti yang kita dah telakan pada tahun ini berdasarkan pada norma baharu, model pemerkasaan 4K ini dapat dilaksanakan dan boleh terus pergi kepada kumpulan sasar, tidak kira kumpulan atau kelompok mana pun wanita itu berada. Dan apabila menyebut pasal keganasan, next slide ya. Keganasan ini saya nak kongsi tentang sedikit statistik sebelum saya pergi kepada akta-akta yang berkaitan dengan wanita. Next slide please. Bila sebut pasal statistik ini adalah daripada PDRM. Isu yang melibatkan jenayah seksual terhadap wanita ini adalah seperti rogol, sumpah maram, cabul, seks di luar tabi'i, mengedar ataupun menunjukkan mahal lucah, termasuklah gangguan seksual. Yang ini kita akan beri sedikit penekanan. Memang terdapat sedikit peningkatan. Ada yang tanya tadi peningkatan kes-kes ini adalah disebabkan faktor ekonomi. Sebab kita belajar daripada apa yang berlaku, inilah yang menyebabkan JPW lihat kepada 4K itu tadi. Nombor 2 itulah kewangan untuk meningkatkan faktor ekonomi kepada wanita lah ya. Next ialah berkaitan khusus dengan keganasan rumah tangga ya. Memang ada isu yang berlaku, kita dapat lihat trend statistik yang dikongsikan di media oleh PDRM, oleh NGO dan oleh talian kasih yang telah dimaklumkan lah ya. Memang berlaku. Next. Yang ini pula ialah yang talian kasih tadi. Bila kita lihat statistik ini ya, puan-puan, tuan-tuan, yang warna biru itu ialah kes yang kita nampak keseriusan dan kita rujuk kepada PKMD untuk siasatan lanjutan. Manakala yang warna merah ini ialah berbentuk pertanyaan. Saya ingin jelaskan di sini mengapa ada sedikit discrepancies antara laporan kes-kes yang melibatkan jenayah wanita ini antara PDRM, NGO dan beberapa talian telecounselling yang dibuat oleh agensi kerajaan. Kita kena faham ya bahawa PDRM melaporkan statistik berkaitan dengan kes yang telah dibuka kertas siasatan. Ya, itu kita kena faham. Mana-mana kes yang buka kertas siasatan akan kita papar melalui statistik ya. Yang kedua ialah berkaitan dengan statistik yang dikongsi oleh NGO. Memang tidak dapat dinafikan kerana laporan yang dilapor oleh pihak NGO ialah setiap panggilan yang ditelefon yang diterima adalah dianggap satu kes. Ya, memang betul. Kadang-kadang kita pun tak, kadang-kadang kita telefon kita tak cakap tuan saya kena dera dengan suami, tak. Kadang kita kata kawan saya, jiran saya dan sebagainya.
possibility itu adalah kes sebenar tinggi. Jadi ini adalah kaedah yang NGO gunakanlah. Itu yang kita lihat kesnya tinggi. Bagi talian kasih pula kita bahagikan kepada dua. Mana kes yang serius untuk diambil tindakan yang telah pun dikenal pasti, mana satu jenis pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu keganasan yang diterima. Ini kita kena faham. Isu ini bukan berlaku di Malaysia. Peringkat ASEAN pun sama juga. Kita berkongsi dengan negara-negara ASEAN bagaimana untuk dapatkan data yang reliable, yang boleh dipakai oleh semua pihak ya. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memang telah bekerjasama dengan NGO juga agensi-agensi kerajaan yang lain, telah pun berbincang mulai tahun ini. Kita dah mula bagaimana untuk mendapatkan satu definisi yang boleh diterima pakai oleh semua pihak supaya data kita ini lebih nampak unified dan boleh diterima pakai. InsyaAllah kita ke arah itu ya. Dan seterusnya saya ingin kongsikan berkaitan dengan akta. Ini dah masukkan sedikit akta. Okay, next please. Akta yang pertama yang ingin saya kongsikan ialah berkaitan dengan isu gangguan seksual dalam kalangan perkhidmatan awam. Saya kena cakap laju sikit ni, nak habiskan masa kan. Alright, pertama sekali ialah pada tahun 1993 memang dah ada ya untuk semua penjawat awam bahawa gangguan seksual adalah satu kesalahan besar dan boleh diambil tindakan tata tertib. Dan beberapa perkeling-perkeling juga telah dikeluarkan, yang terkini ialah pada 2018 garis panduan. Dan ini ialah berdasarkan kepada perubahan-perubahan semasa, dan definisi gangguan itu telah dijelaskan dalam perkeling ini berkaitan dengan isu berkaitan dengan fizikal, lisan ataupun secara isyarat, visual dan juga gangguan psikologi. Yang ini tidak dapat dinafikan. Cuma saya mohon ya, bagi penjawat awam yang mendengar bersama kita webinar ini, saya difahamkan ada Persatuan Jururawat, sekiranya ada apa-apa laporan ataupun gangguan, mohon buat laporan ya. Ada dua kaedah. Pertama, puan-puan boleh terus ke unit integriti di jabatan kementerian masing-masing. Kedua, atau melalui kementerian, melalui unit psikologi dan kaunseling. Kalau rasa terancam, tidak boleh buat laporan di kementerian ataupun di agensi masing-masing, puan-puan boleh terus ke Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, JPA, ke bahagian perkhidmatan psikologi. Boleh terus buat laporan dekat situ ya. Kalau rasa tidak selesa dan tidak selamat bila nak laporkan di Kementerian Perempuan ya, boleh buat. Kerana data dan statistik ini sangat penting untuk menentukan kita punya polisi akan datang ya. Seterusnya, next slide, ialah berkaitan dengan akta buruh ya. Akta buruh ini ialah bagi mereka yang bekerja di peringkat di swasta, organisasi swasta. Pun sama juga. Saya difahamkan bahawa akta ini sedang dimurnikan dalam proses, insya-Allah ada beberapa penambahbaikan. Di dalam akta kerja ini, Seksyen 81 ada menyatakan mana-mana laporan berkaitan dengan gangguan seksual yang dilaporkan di organisasi tersebut perlu wajib menjalankan siasatan ya. Kalau tak buat siasatan, maka mangsa boleh terus pergi ke Kementerian Sumber Manusia untuk laporkan Jabatan Buruh ya, untuk laporkan kes tersebut. Dia ada dua lah, sama ada boleh terus kepada organisasi HR, kalau tak jalan kat situ teruskan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk ambil tindakan selanjutnya. Tapi all in all, pertama sekali tentang perkeling perkhidmatan awam dan juga jabatan akta kerja ini, kalau tak jalan juga boleh terus kepada kanun kesiasaan. Next ya, next slide. Di dalam kanun kesiasaan memang telah dinyatakan beberapa perkara yang melibatkan jenis-jenis gangguan seksual. Cuma saya ingin terangkan bahawa memanglah dia tidak jatuh dalam satu kelompok ataupun dalam satu tajuk gangguan seksual. Ini yang kita lihat untuk ditambah baiklah ya. Pertama sekali untuk Seksyen 509, perkataan atau isyarat yang dimaksudkan mengaibkan kehormatan seseorang. Ya, ini ialah berkaitan juga dengan gangguan seksual, boleh didefinisikan dengan lebih detail lagi. Begitu juga dengan Seksyen 377D, iaitu melanggar kesopanan. Memang tidak dapat dinafikan, ayat-ayat yang digunakan di dalam seksyen ini ialah general, cuma dalam isu penelitiannya kepada definisi-definisi itu yang kita akan lihat. Cuma satu saya nak kongsikan dengan para peserta, sebenarnya menyanyi lagu lucah di hayat ramai juga merupakan satu kesalahan. Jadi bila
kita dah tahu tentang section-section ni dan boleh diambil tindakan, maka boleh kita buat laporan dengan bukti. Saya suka ingin sarankan supaya semua wanita menggunakan gadget yang kita sedia ada ini dikumpulkan sebagai bukti, sama ada video ataupun record dan sebagainya, untuk jadikan bukti bahawa gangguan itu berlaku pada diri kita. Ini boleh diterima pakai. Kalau melalui WhatsApp dan sebagainya, screenshot beberapa untuk menjadi satu buktilah bahawa perkara itu telah berlaku kepada kita. Jadi ini akta yang sedia ada berkaitan dengan gangguan seksual. Saya akan pergi penutup nanti, saya akan cerita pasal gangguan seksual lagi ya. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan anti pemedangan orang dan anti penyelundupan migran 2007. Yang ni saya tak nyatakan di sini, tetapi untuk makluman, kita juga ada isu-isu yang berkaitan dengan pemerdagangan orang ya, yang melibatkan wanita, khususnya kalau di Malaysia ini kita telah menjadi negara kita bukan lagi negara transit, kita adalah negara destinasi. Jadi saya mohon bantuan semua sekali masyarakat di luar, sekiranya ada perkara-perkara yang kita nampak curiga ya, berkaitan dengan pemerdagangan orang ni, mohon buat laporan terus kepada pihak berkuasa untuk diambil tindakan selanjutnya. Nah, satu lagi ya, seterusnya ialah pemakaian keganasan rumah tangga. Next. Saya takkan jelaskan dengan lebih detail tentang pemakaian akta ini, cuma saya ingin jelaskan bahawa akta ini tidak terhad kepada jantina, agama, bangsa, keturunan dan tempat kelahiran. Ia terpakai kepada semua. Next. Dan yang paling penting sekali, masyarakat kita sering salah faham bila sebut pasal keganasan rumah tangga, dia akan lihat kepada hubungan suami atau isteri. Suami dera isteri, isteri sama dera suami. Tapi akta ini sebenarnya perempuan terpakai kepada mana-mana anggota keluarga lain seperti anak lelaki atau perempuan yang dewasa, ibu atau bapa, abang, kakak atau adik. Maksudnya sekiranya dalam sebuah keluarga itu ibu mertua mendera anak menantu, bapa mertua mendera anak menantu, menantu mendera nenek, abang mendera adik dan sebagainya adalah terpakai di dalam akta ini. Ini perlu kita jelaskan dan faham bahawa semua ini berkaitan dengan keluarga adalah terpakai dalam akta keganasan, akta keganasan rumah tangga ini ya. Okay, next. Cuma penambahbaikan. Okey, saya nak tunjuk bahawa bagaimana akta-akta yang ada di negara kita ni bukanlah sempurna ya. Semua perlu melalui proses-proses penambahbaikan. Saya bagi contoh dalam ketafsiran keganasan rumah tangga. Ketika ia mula-mula dibuat, dilaksanakan, keganasan rumah tangga ini kebanyakannya didefinisikan kepada kecederaan fizikal saja. Tetapi setelah kita melalui beberapa proses, banyak aduan-aduan dan juga tindakan-tindakan yang diambil, maka sebenarnya keganasan rumah tangga bukan sahaja fizikal. Sebab itu pada tahun 2012 telah dibina sekali lagi, next slide, yang menyatakan bahawa keganasan rumah tangga ini termasuklah aspek psikologi. Bila aspek psikologi ini, ia termasuklah gangguan berbentuk emosi, kecederaan berbentuk emosi, dan juga memaksa pasangan melakukan sesuatu tanpa kerelaan. Ya, so kemudian kita dah masukkan aspek psikologi. Berlaku lagi satu proses di mana ramai yang tampil ke depan, ramai yang membuat aduan dan statistik kita pun tinggi untuk dia buka kertas siasatan. Ini tidak memadai. Maka pada tahun 2017 ya, kita buat sekali lagi pindaan, dan pindaan ini melihat menjurus kepada isu-isu berkaitan dengan financial abuse ya. Kita lihat bahawa keganasan rumah tangga ni bukan saja fizikal, bukan saja psikologikal, tapi berkaitan dengan financial abuse juga dengan penglibatan penggunaan media-media elektronik. Jadi inilah proses yang kita perlu faham untuk mengubah sesuatu perundangan, akta dan sebagainya melalui beberapa step lah. Sebab itu saya ingin sarankan di sini ya perempuan, tuan-tuan, tolong buat aduan, kerana aduan puan-puan, tuan-tuan akan dijadikan satu asas kenapa polisi-polisi ataupun akta-akta perlu diperbaiki dari masa ke semasa ya. Now, next. Dan yang satu lagi ialah berkaitan dengan akta ini ialah EPO lah ya. EPO, Emergency Protection Order, yang telah dikeluarkan boleh didapati hanya melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat, melalui PDRM untuk mendapatkan
jaminan 7 hari perlindungan kecemasan ini ya. Berbeza dengan IPO pula ialah sepanjang siasatan dilakukan, maka wanita ataupun mangsa boleh mendapatkan perlindungan IPO tersebut. Next, kita lompat sekejap. Now, apa yang saya nak tekankan di sini ialah berkaitan dengan rumah perlindungan. Saya terima kasih kepada panel, kepada Ikram ya, kerana memperkenalkan beberapa rumah perlindungan wanita. Untuk makluman, di JPW kita ada tempat berlindung ya. Ada 2 tempat selamat ni di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, tetapi di JPW kita menyediakan tempat berlindung. Buat masa ini memang tidak nafikan JPW ada 5 buah rumah perlindungan, tapi 5 buah perlindungan ini adalah di bawah ATIP ya, Pemerdagangan Orang. Dan kita bekerjasama dengan KDN. Ketika ini kita dapat kelulusan lah daripada pihak KDN untuk menggunakan 2 rumah perlindungan wanita untuk jadikan tempat berlindung. Yang pertama di Kelantan. Kita ada di Kelantan. Bagi rakan-rakan yang di sini boleh hubungi rumah mana-mana KKM ke JKM dan sebagainya, bagaimana untuk menggunakan rumah perlindungan tempat selamat kita, tempat berlindung kita ni ya di Kelantan. Yang kedua di KK Kota Kinabalu. Dan kita juga dalam proses untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak KDN untuk untuk mendapatkan kelulusan menggunakan rumah perlindungan wanita kita untuk kes KRT di Selangor. InsyaAllah kita akan usahakan ke arah tersebut. Jadi next di sini kita nak lihat bahawa ini adalah akta-akta yang sedia ada di bawah kerajaan Malaysia untuk melindungi wanita. Sementara menunggu rang undang-undang gangguan seksual itu diluluskan, maka guna pakai apa yang ada sekarang ini supaya kita terus mendapatkan data-data dan juga statistik-statistik yang boleh menyokong kepada pembentukan polisi-polisi dan akta-akta yang baru yang lebih relevan dengan keadaan sekarang ya. Next, kita terus kepada way forward ya. Ini yang selalu orang nak tahu ni tentang penggubalan status ya. Yang saya nak share di sini ialah tuan-tuan dan puan-puan. Next, teruskan pada slide saya berkaitan dengan perbandingan peruntukan gangguan seksual antara 18 negara terpilih itu tadi. Ni saya dah terangkan. Okey, yang untuk status penggubalan akta gangguan seksual. Ya, next. Sebelum kita siapkan RUU gangguan seksual ini, kita telah melakukan pelbagai perbincangan, pelbagai analisis ya melalui negara-negara yang berkaitan bagaimana mereka melaksanakan program-program ataupun akta-akta yang berkaitan dengan gangguan seksual. So ini adalah antara negara-negara yang kita lihat ya, Singapura, Filipina, Thailand dan seterusnya. Next slide please. Dan sehinggalah kepada negara Perancis juga kita lihat bagaimana mereka melihat. Now last slide, saya dapat dah message ni kan. Okay, last slide. Yang last slide ni kita lihat ya, untuk makluman rakan-rakan saya di luar bagi nak tahu bagaimana kedudukan gerak kerja pengulangan akta gangguan seksual ini. Kita dah mulakan dengan berbagai sesi runding cara yang melibatkan agensi kerajaan, NGO dan berbagai pihak. Kemudian kita juga telah melakukan kajian dalam talian ya yang melibatkan lebih daripada 28,000 orang dan hanya 10% saja daripada kajian tersebut yang membuat laporan. Jadi kita melihat bahawa pentingnya ada akta gangguan seksual ini dan seterusnya mengambil kira maklumat-maklumat yang telah kita buat ni, maka penggubalan RUU gangguan seksual ni telah sedia untuk dibentangkan dan kita juga memerlukan sedikit political will untuk memastikan bahawa gangguan seksual ini boleh dilaksanakan. Jadi inilah yang ingin saya kongsikan dalam masa 20 minit ni. Minta maaf ya, saya ambil sedikit masa kepada semua bahawa berkaitan dengan akta-akta sedia ada ketika ini ya, berkaitan gangguan seksual kita ada untuk penjawat awam melalui perkeliling yang sedia ada, melalui akta kerja untuk mereka yang bekerja di sektor swasta dan juga kanun kesesaan. Cuma kanun kesesaan kita kena teliti satu persatu section-section yang berkaitan. Yang saya nyatakan tadi 3 tadi ya, 509 berkaitan dengan melanggar kesopanan dan juga contoh yang kecil tu seperti menyanyi lagu lucah di luar. Dan seterusnya begitu juga dengan akta Atipsom Pemerdagangan Orang 2007 di bawah KDN. Ini adalah akta-akta yang berkaitan dengan wanita. Way forward, kita sedang menunggu bagaimanakah keadaan nanti persetujuan berkaitan dengan akta gangguan seksual yang akan dibentangkan sedikit masa lagi, insya-Allah. Berkat doa dan kekuatan wanita di Malaysia ini, harap ada sedikit perubahan di dalam polisi dan perundangan di negara kita. So inilah